Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk dahulu bab 10 iaitu gelombang bunyi. Kita ada 3 subtopik utama iaitu 10.1 ciri-ciri gelombang bunyi, 10.2 kekuatan dan kelangsingan bunyi, dan 10.3 fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. Kita pergi dahulu yang pertama iaitu ciri-ciri gelombang bunyi. Poin pertama, bunyi perlu ada medium untuk perambatan. Maksud di sini adalah bunyi perlukan sesuatu perantara untuk bergerak. Yang membawa gelombang bunyi ke telinga kita dan dikesan oleh deria pendengaran. Di sini maksud merambat itu macam tersebar. Poin kedua, bunyi merambat pada kelajuan yang berbeza di dalam medium yang berbeza, iaitu pepejal, cecair dan gas. Dan yang ketiga adalah bunyi boleh dipantul dan diserap. Kita pergi kepada slide yang ini adalah situasi di mana seseorang mendengar bunyi nyalakan anjing. Katalah si Aini ni dia berjalan-jalan, tiba-tiba dia mendengar bunyi anjing menyalak kepadanya. Jadi, bunyi anjing tersebut telah memasuki telinga Aini melalui medium udara di mana zarah-zarah udara membawa getaran bunyi yang dihasilkan oleh anjing. Seterusnya, kita dapat melihat situasi dua orang murid telah membuat telefon mainan dengan menggunakan dua cawan dan satu tali yang dihubungkan antara kedua-dua cawan tersebut. Adakah mereka dapat mendengar dengan jelas? Ya, jika kamu buat permainan ini, kamu akan dapat mendengar hujung ke hujung. Apa yang telah berlaku adalah apabila zarah-zarah pada satu hujung pepejal mula bergetar, getaran itu menyebabkan zarah-zarah bersebelahan turut bergetar dengan pantas. Jadi, murid B akan dapat mendengar apa yang diperkatakan oleh murid A. Seterusnya, ini adalah satu eksperimen juga di mana jika kita mendekatkan jam tangan pada tiub A, akan kedengaran juga oleh si pendengar yang mendengarnya di tiub B. Apa yang berlaku adalah getaran dipindahkan dari satu zarah ke zarah yang lain. Apabila gelombang bunyi detikan jam melalui tiub A dan menghentam kepingan kaca. Kepingan kaca ini adalah objek pemantul bunyi yang baik. Gelombang bunyi akan terpantul masuk ke dalam tiub B. Maka bunyi jam dapat didengari dengan jelas oleh pendengar. Tetapi, apa akan jadi apabila kepingan kaca itu kita balut dengan tuala? Adakah detikan jam dapat didengar dengan jelas? Cikgu tinggalkan persoalan itu kepada kamu untuk kamu fikirkan dan cikgu akan jawablah di akhir nanti. Seterusnya adalah persoalan kenapa bunyi lebih cepat merambat dalam medium pepejal berbanding medium gas. Bagaimana pula dengan medium cecair? Dah dapat? Jawapannya adalah kerana susunan zarah-zarah pepejal yang rapat menyebabkan getaran bunyi dapat dipindahkan dengan cepat berbanding susunan zarah dalam cecair, dan paling perlahan dalam medium gas kerana susunan zarah-zarah gas adalah saling berjauhan antara satu sama
lain. Okey, ini adalah eksperimen mengkaji bahawa bunyi perlukan medium untuk perambatan berlaku. Okey, di mana pada awalnya loceng elektrik bergetar dan bunyi kedengaran. Apabila pam vacuum dihidupkan, bunyi berdering semakin perlahan dan akhirnya tidak kedengaran. Okey, ini kerana semua udara telah dikeluarkan dari balang kaca. Jadi, tiada medium untuk pemindahan bunyi berlaku. Seterusnya, ini adalah situasi di ruang angkasa, di mana angkasawan, kita dapat tengok ada dua angkasawan. Seorang di dalam kapal angkasa dan seorang berada di ruangan angkasa. Okey, jadi angkasawan di dalam kapal angkasa dapat mendengar bunyi kesan pelanggaran objek yang melanggar kapalnya. Tetapi, angkasawan yang berada di ruangan angkasa tidak mendengar kerana tiada medium yang mampu membawa gelombang bunyi antara dia dan kesan pelanggaranlah. Okay, harap jelas. Terusnya, 10.2 Kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Okey, bunyi mempunyai kekuatan dan kelangsingan yang berbeza. Okey, kekuatan ataupun kenyaringan bunyi bergantung kepada amplitud gelombang bunyi. Manakala kelangsingan bunyi bergantung kepada frekuensi gelombang bunyi yang dihasilkan. Dan frekuensi diukur dalam unit Hertz. Kita akan tahu lebih lanjut di dalam slide yang seterusnya. Adalah hubungan di antara kenyaringan dan amplitud. Okey, kamu dapat lihat bentuk gelombang yang berbeza pada kenyaringan yang berbeza. Okey, kesimpulan dia adalah lebih besar amplitud, lebih tinggi kenyaringan. Okey, amplitud di sini dapat diartikan sebagai jarak terjauh dari garis keseimbangan. Di sini kamu dapat lihat amplitud daripada garis keseimbangan. Okey, bermula daripada sound kamu off dan kamu on dan kamu on lebih kuat. Kamu dapat melihat perbezaan amplitud yang ketara. Okey, jelas? Lebih jelas lagi, di sini ada perbandingan bunyi antara dua ekor burung. Bunyi lemah pada burung di atas, manakala bunyi kuat ataupun nyaring pada burung di bawah. Tetapi pada kedua-dua amplitud, frekuensi yang cikgu simbolkan sebagai T tetap sama. Adalah situasi di mana seorang anak kecil mengetuk drum dan seorang lagi yang dah besar sikit lah mengetuk drum. Okey, yang mana lebih kuat? Apabila seseorang mengetuk drum dengan kuat, membran drum akan bergetar dengan amplitud yang lebih besar dan bunyi yang lebih kuat akan dihasilkan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kelangsingan. Tadi kenyaringan, ini adalah kelangsingan. Dalam bahasa kita panggil sebagai pitch lah, pitching. Okay, kamu dapat lihat tiga bentuk gelombang dan kelangsingan yang berbeza. Okay, apa beza dengan tadi? Kalau tadi, kita dapat lihat amplitud yang berbeza. Tetapi dekat sini kamu dapat melihat frekuensi yang berbeza. Okay, lebih tinggi frekuensi, lebih tinggi kelangsingan. Okey, lebih jelas lagi, di sinilah kamu dapat lihat frekuensi tinggi, panjang gelombang pendek. Manakala frekuensi rendah, panjang gelombang panjang. Okey, maksudnya getaran dalam masa satu saat tu lebih banyaklah pada frekuensi tinggi
berbanding frekuensi yang rendah. Okay, so pada kelangsengan ini adalah gelombang dia amplitud sama. Okay, tiada perbezaan ketinggian amplitud pada garis keseimbangan, tetapi frekuensi dia berbeza. Okay, kelangsengan bunyi bergantung kepada frekuensi gelombang bunyi. Okay, bunyi lebih tinggi frekuensinya mempunyai kelangsengan yang tinggi. Okay, seterusnya kita akan lihat cara nak tingkatkan kelangsengan bunyi. Okay, boleh dilakukan dengan cara A. Tambahkan tegangan tali, B. Kurangkan panjang tali, dan C. Gunakan tali yang lebih halus. Okay, sesiapa yang ada gitar di rumah boleh ambil sekejap dan boleh test cara yang ketiga, iaitu gunakan tali yang lebih halus. Cuba kamu petik tali gitar yang lebih tebal dan tali gitar yang lebih halus. Mana tinggi kelangsengan dia? Ini adalah kesimpulanlah bagi kenyaringan yang perlu kamu ingat. Dan ini adalah fakta yang pentinglah. Okay, cikgu ulang kembali. Kenyaringan ataupun kita boleh bahasa mudah kita panggil kekuatan bunyi. Okay, semakin nyaring sesuatu bunyi bermakna semakin kuat bunyi tersebut. Okay, kenyaringan bergantung kepada amplitud gelombang dan perubahan kenyaringan tidak mengubah frekuensi bunyi. Kesimpulan bagi kelangsengan ataupun pitch digambarkan sebagai ketajaman sesuatu bunyi. Dan kelangsengan bergantung kepada frekuensi. Semakin langsing bunyi yang dihasilkan, semakin tinggi frekuensinya. Ingat gelombang ni ya, corak dia. Okey, seterusnya kesan Doppler ialah perubahan frekuensi ketara yang disebabkan oleh pergerakan relatif sumber bunyi, pemerhati atau kedua-duanya. Okey, ini adalah contoh kesan Doppler, iaitu perubahan frekuensi bunyi siren yang didengari apabila ambulans mendekati dan menjauhi pemerhati yang pegun. Okey, di sini kamu dapat lihat dua pemerhati, iaitu pemerhati A dan pemerhati B. Okey, ambulans. Okey, kita tengok daripada pemerhati A lah. Okey, ambulans akan bergerak menuju ke pemerhati B. Frekuensi bunyi siren yang didengari pemerhati A berkurang apabila ambulans menjauhi pemerhati A yang pegun. Kamu dapat lihat gelombang frekuensinya semakin berkurang apabila ambulans menjauhi pemerhati A yang statik lah. Okey, apabila ambulans ini mendekati pemerhati B, okey, apa yang berlaku? Frekuensi bunyi siren yang didengari pemerhati B meningkat apabila ambulans mendekati pemerhati B yang pegun. Okey, kamu dapat lihat corak frekuensi dia semakin banyak lah. Subtopik seterusnya 10.3 fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. Pantulan gelombang bunyi menghasilkan gema apabila terkena permukaan yang licin dan keras, seperti di dalam gua, bilik kosong dan dewan tertutup. Contoh aplikasi pantulan bunyi seperti ultrabunyi yang digunakan oleh kelawar dan juga sonar oleh industri perkapalan. Untuk memahami kejadian gema, di sini cikgu sertakan satu situasi di mana apabila seseorang menepuk tangannya di dalam ruangan yang tertutup lah. Contoh macam kamu berada di dalam rumah baru yang berdinding batu dan licin, permukaan yang keras. Okay, jadi apa yang akan berlaku? Kamu
menepuk tangan dan gelombang bunyi akan menghentam permukaan keras. Dan permukaan keras itu akan menghasilkan gelombang gema ke arah kamu semulalah. Okey, bunyi yang dipantulkan serupa dengan bunyi asal tetapi agak lambat untuk sampai ke telinga pendengar. Kelawar. Okey, kelawar menggunakan gelombang bunyi dan gema untuk menentukan kedudukan objek. Kelawar mengeluarkan isyarat adzra bunyi berfrekuensi 100,000 Hz dari mulut atau hidungnya. Dan kelawar mendengar bunyi gema dan dapat menentukan kedudukan, bentuk dan saiz objek. Okey, maksud di sini adalah gema lokasi lah. Itu membantu kelawar mencari makanan di dalam gelap. Okay, contohnya kamu dapat tengok di sinilah mangsa dia adalah rama-rama yang menghasilkan gelombang gema tadi ke arah kelawar semula. Adalah teknologi sonar yang digunakan oleh kapal untuk mengesan objek di bawah air. Konsep dia sama seperti kelawar tadi. Okey, dalam bidang perikanan juga, nelayan menggunakan sonar untuk kesan lokasi kumpulan ikan sebelum turunkan pukat. Ini pentinglah supaya taklah sembarangan nelayan nak tibar kan, tak tahu kedudukan ikan kat mana. Okay, sonar akan pancarkan gelombang bunyi ke dalam air yang akan memantul apabila terkena objek. Dan ikan akan memantulkan semula gelombang bunyi iaitu gema ke bot nelayan. Okey, pantulan dan penyerapan bunyi. Yang ni kamu kena ingat. Permukaan keras dan licin memantulkan bunyi dengan baik. Manakala permukaan lembut dan kasar menyerap bunyi dengan baik. Okey, apakah contoh-contohnya? Yang ni kamu kena cari sendirilah. Cikgu akan bagi latihan. Okey, cikgu nak menjawab kajian berkaitan dengan kepingan kaca tadi. Jika kita balut dengan tuala, apa yang akan berlaku kepada bunyi detikan jam? Okey, bila kita balut dengan kain tuala, adakah tuala itu objek yang keras, licin ataupun lembut dan kasar? Okey, betul. Jadi, bunyi detikan jam akan perlahan kerana tuala adalah penyerap bunyi yang baik sebab permukaan dia lembut dan kasar. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.